Bismillah walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Video yang ketiga saya akan membicarakan tentang kewajipan dan kelebihan menuntut ilmu dari beberapa sudut. Bagaimana yang telah diterangkan tentang uh, penerangan yang dalam Al-Quran dan hadis, ada satu hadis yang pendek, yang mudah dan boleh kita hafal dan menjadikan satu motivasi untuk kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, iaitu maksudnya menuntut ilmu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslim. Jadi bermakna sekiranya kita orang Islam, sekiranya kita beragama Islam, kita hendaklah menuntut ilmu. Jadikan setiap hari kita, setiap jam kita, setiap saat kita dengan menuntut ilmu. Apa-apa juga ilmu kita boleh belajar. Kita akan lihat ilmu apa yang boleh, yang perlu kita tuntut dan ilmu apa yang tak perlu kita tuntut. Jadi kita nak tengok bagaimanakah Islam mengklasifikasikan ilmu ini. Yang pertama iaitu ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Dan fardu ain ini bermaksud ilmu-ilmu yang berasaskan agama, iaitu seperti salat. Kita kena belajar tentang kewajipan salat. Kita kena tahu syarat-syarat salat. Kita kena tahu rukun-rukun salat. Kita kena tahu bacaan-bacaan salat. Itu satu tuntutan. Jadi fardu ain ini satu kewajipan setiap individu. Jadi kita kena tahu, kita kena belajar. Adapun khilaf mazhab, pandangan berbeza-beza, kalau kita ada kemampuan, kita belajar. Tapi yang asas, kalau kita di Malaysia ini, kita bermazhab Syafi'i, kita belajarlah semampu-mampu yang mungkin, dan kita tahu dalil-dalil yang mana yang kita boleh hadam dan boleh kita tahu. Bagaimana nak puasa, bagaimana nak mengeluarkan zakat, apakah syarat menjalankan haji, rukun-rukun Islam, begitulah. Jadi itulah fardu ain dan tak terlepas dari setiap insan yang beragama Islam. Iaitu itu satu. Al-Quran menjadi satu kewajipan juga, kita kena tahu. Tidaknya kita bolehlah membaca Quran. Hadis, tidak kita bolehlah pernahlah mengaji hadis 40 karangan Imam Nawawi. Jadi kita dapat sedikit pun, itu pun memadai. Kalau kita nak jadi alim ulama, nak jadi ustaz, fardu ain merupakan satu ilmu yang mesti ditorkai sehingga mendalam. Itu yang pertama. Fardu kifayah ini maksudnya ilmu yang menjadi tuntutan kepada sebahagian ataupun sebilangan umat Islam sahaja. Iaitu seperti contohnya, ada umat Islam ni dia pakar dalam bidang ekonomi. Cukuplah seorang, dua, tiga orang contoh dia lah. Jadi adanya pakar ekonomi, adanya pakar dalam bidang matematik, adanya pakar dalam bidang bahasa Arab, adanya pakar dalam bidang hadis, adanya pakar dalam bidang usul fiqh, akidah dan sebagainya. Itu bidang agama juga. Dan ada juga bidang dalam macam kalau kita dalam dunia yang luar ni, dah moden, ada yang pakar dalam bidang IT. Kalau kita nak dalam peperangan, ada yang pakar dalam bidang ketenteraan, dia boleh buat bom sendiri. Jadi kita tak perlu bergantung dengan sumber-sumber daripada negara-negara barat. Contohnya dalam isu COVID sekarang ni kan, kita umat Islam di Malaysia masih bergantung dengan sumber-sumber daripada negara-negara luar seperti China dan sebagainya. Mengapa tidak umat Islam di Malaysia sebagai contohnya yang pakar-pakar, mereka duduk sekali yang buat kajian, buat satu vaksin yang khusus yang dihasilkan oleh umat Islam. Itu lebih baik dan menjadi satu tuntutan. Jadi inilah yang kita perlu hasilkan. Kalau ada orang buat kereta, orang Islam buat kereta, ada juga umat Islam yang boleh buat kereta. Kalau dalam perniagaan, kalau ada yang boleh buat tanam sayuran, ada juga umat Islam yang boleh hidup dalam pertanian. Jadi itulah fardu kifayah. Cukup seorang, itu dah memadai. Sekiranya tidak ada, dia mungkin jadi satu perkara yang boleh menimbulkan kesegaran dan sebagainya, mengenakan dosa. Jadi apa-apa pun, setiap umat Islam ni kena berusaha semampu yang mungkin dalam bidang fardu ain maupun fardu kifayah. Kerana itu dia akan menjadikan Islam sebaik-baik umat di dunia bahkan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.